Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid, semua guru dan para ibu bapa yang hadir pada sesi PDP dalam talian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah anjuran bersama Pejabat Pendidikan Daerah Sarike dan SMK Bandar Sarike. Saya, Cikgu Nur Irma Kasuma binti Median dari SMK Bandar Sarike akan mengendalikan PDP kita pada petang ini. Tajuk PDP Cikgu pada hari ini ialah aspek tata bahasa iaitu kata bilangan. Saya memohon jasa baik para peserta yang hadir agar dapat menekan butang subscribe untuk memudahkan anda mendapatkan notifikasi terhadap PDP yang akan datang. Sebelum mengendalikan sesi PDP petang ini, cikgu ingin memaklumkan beberapa tata cara yang perlu dipatuhi. Pertama, murid-murid diminta menyediakan buku catatan atau buku nota dan pen untuk memudahkan pemahaman murid-murid dan terlibat aktif dalam aktiviti pentaksiran. Kedua, jaga penulisan di ruang chat YouTube dengan menggunakan bahasa yang sopan. Ketiga, penulisan dan pertanyaan hanya berkaitan dengan tajuk yang sedang diajar oleh guru. Guru-guru lain yang turut menghadiri sesi pembelajaran ini akan membantu memberikan respon kepada pertanyaan murid. Chat bukan ruang untuk berkenalan dengan rakan-rakan, sekadar ucapan selamat petang atau assalamualaikum atau salam sejahtera kepada guru dan rakan. Akhir sekali, bersabarlah dengan jawapan daripada guru. Baiklah semua, sudahkah anda bersedia? Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita, cikgu akan kongsikan dahulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai. Baiklah murid-murid, petang ini kita lihat objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita ialah murid dapat mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tata bahasa yang melibatkan kata bilangan dalam ayat. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kata bilangan dalam ayat yang diberikan. Yang kedua, murid dapat membetulkan sekurang-kurangnya 5 kata bilangan dalam ayat yang diberikan. Murid, kita mulakan dengan maksud kata bilangan. Kata bilangan ialah perkataan yang menjadi penerang jumlah kepada kata nama atau frasa nama dan hadir sebelum kata atau frasa tersebut. Kata bilangan ini digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama seperti orang, binatang, benda atau perkara. Kita lihat jenis kata bilangan. Terdapat 6 jenis kata bilangan yang akan sentiasa kita gunakan. Kita lihat jenis kata bilangan bermula dari bulatan berwarna kuning. Kata bilangan yang pertama adalah kata bilangan tertentu. Kedua, kata bilangan tak tentu. Ketiga, kata bilangan himpunan. Keempat, kata bilangan pisahan. Kelima, kata bilangan pecahan. Dan akhir sekali, kata bilangan tingkat. Seterusnya, kita lihat contoh untuk jenis kata bilangan. Kita mulakan dengan kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu digunakan untuk menunjukkan bilangan yang tertentu, contohnya 7, 10, 15 dan 1000. Kata bilangan tentu ini juga mesti diikuti oleh penjodoh bilangan. Kita lihat contoh ayat. 2 ekor kambing. 2 merupakan kata bilangan tentu kerana murid-murid semua dapat mengira 1 ekor, 2 ekor kambing. Kata bilangan tentu tersebut mestilah diikuti oleh penjodoh bilangan. Sudah semestinya murid-murid tahu ekor adalah penjodoh bilangan untuk kambing. Contoh ayat yang kedua.
6 ekor anak kucing berkeliaran apabila kehilangan ibunya. Murid-murid juga sudah pastinya dapat mengetahui ada 6 ekor anak kucing. Jadi, ayat tersebut mengandungi kata bilangan tentu yang tepat. Dan contoh ayat yang terakhir adalah kapal yang membawa 5,000 orang askar ke medan perang sungguh canggih. Murid-murid lihat, 5,000 adalah kata bilangan tentu yang boleh dikira. Manakala orang adalah penjodoh bilangan yang merujuk kepada askar. Murid-murid tahu askar itu adalah manusia dan pekerjaan manusia. Baiklah, kita teruskan dengan contoh kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu menunjukkan bilangan yang tidak tentu seperti sebahagian, beberapa, banyak, para, semua, seluruh dan segala. Contoh ayatnya adalah segala maklumat akan dikumpulkan. Ayat kedua, contoh ayat yang kedua pula adalah beberapa barang yang dijumpai di rumah usang itu kemunyaan Pak Atan. Murid-murid, adakah murid-murid masih bersama dengan cikgu? Adakah murid-murid dapat memberi respon di ruangan chat? Kalau murid-murid semua dapat memberi respon di ruangan chat, boleh typekan apa yang murid-murid hendak tanya dengan cikgu, ataupun anda murid-murid faham, murid-murid boleh type faham. Kita teruskan dengan penjelasan untuk jenis kata bilangan yang ketiga murid-murid. Okey, baiklah. Kata bilangan yang ketiga adalah kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan menunjukkan sesuatu secara berhimpun. Contohnya adalah berjam-jam, berhari-hari, ketiga-tiga, berbagai-bagai, berpuluh-puluh. Ia merupakan sesuatu yang kita lihat secara berhimpun. Kita lihat contoh ayat. Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian. Murid-murid mesti sudah dapat berimajinasi, kebun Pak Abu itu banyak sangat durian dan durian itu akan dikutip dan dilonggokkan di satu tempat kemudian disimpan di dalam bakul. Apabila kita tahu durian itu dilonggokkan, maksudnya durian itu berada dalam keadaan berhimpun. Harap murid-murid semua faham. Kita lihat contoh yang kedua. Ketika kami tiba, bertimbun-timbun daun kering meliputi halaman rumahnya. Baiklah murid-murid, kita lihat kata bilangan keempat. Kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan pula menunjukkan bilangan yang berpisah. Contohnya masing-masing, setiap, tiap-tiap. Contoh ayat pula adalah setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera. Ayat yang kedua, masing-masing kami sudah gembira apabila mendengar berita baik itu. Adakah anda sudah memahami 4 jenis kata bilangan sebentar tadi yang telah cikgu terangkan? Jikalau semua murid-murid sudah memahami 4 jenis kata bilangan tersebut, boleh tunjukkan thumbs up di ruangan chat YouTube sebelah kiri anda. Ataupun murid-murid boleh type faham. Okey, baiklah. Kita lihat jenis kata bilangan yang kelima, iaitu kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan menunjukkan bilangan berbentuk pecahan. Contohnya setengah, 1/3, 3/6 dan 3 suku. Contoh ayatnya pula adalah hanya sepertiga ibu bapa murid tahun 6 hadir ke majlis itu. Ayat yang kedua, setiap penghuni rumah murah itu akan mendapat 1/2 hektar tanah daripada kerajaan. Baiklah murid-murid, untuk kata bilangan pecahan, murid-murid tidak boleh menulis secara angka. Murid-murid mesti mengeja seperti contoh. Contoh ayat pertama hanya sepertiga. Mesti tulis menggunakan ejaan. Contoh ayat kedua tadi adalah 1/2. Mesti tulis menggunakan ejaan. Baiklah,
Kita teruskan dengan jenis kata bilangan yang keenam, iaitu jenis kata bilangan terakhir. Kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Contohnya, pertama, kedua, kelima. Contoh ayat ya murid-murid, kita lihat. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis. Contoh ayat yang kedua, Kak Hana mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato. Baiklah, cikgu sudah terangkan 6 jenis kata bilangan tadi. Harap murid-murid dapat mengingati 6 jenis kata bilangan tersebut. Murid, kita teruskan dengan slide seterusnya. Berikut adalah kesalahan yang sering murid-murid lakukan semasa menjawab ujian. Kita lihat, kata bilangan tak tentu tidak boleh diulang. Maksudnya, kata bilangan tak tentu tidak boleh diulang. Kalau murid-murid masih ingat, tadi adalah kata bilangan tak tentu adalah jenis kata bilangan yang kedua. Kata bilangan tak tentu tidak boleh diulang. Kita lihat kesalahan. Semua pelajar-pelajar. Itu merupakan kesalahan. Semua sudah menunjukkan banyak. Pelajar-pelajar juga sudah menunjukkan banyak. Jadi, frasa yang kedua tidak boleh diulang. Lihat pembetulannya murid. Semua pelajar. Lihat contoh yang kedua. Kesalahannya adalah 2 ekor lembu-lembu. Pembetulannya adalah 2 ekor lembu. Mesti ingat, lembu-lembu itu sudah menunjukkan banyak, jamak. Jadi, apabila berjumpa dengan kata bilangan tak tentu, lembu-lembu tidak boleh digandakan. Pembetulannya adalah 2 ekor lembu. Kesalahan yang ketiga, segala alat-alat. Pembetulannya adalah segala alat. Dan contoh kesalahan terakhir adalah beberapa orang-orang. Pembetulannya adalah beberapa orang. Kalau murid-murid tetap juga menulis beberapa orang-orang, ayat akan menjadi maksud yang lain. Orang-orang tu adalah yang berada di sawah padi murid-murid, bukan manusia. Faham tak setakat ini? Kata bilangan tak tentu tidak boleh diulang. Kita teruskan pembelajaran kita petang ini dengan kesalahan yang sering anda lakukan, iaitu kata bilangan tak tentu tidak boleh diulang. Sama seperti tadi, kita lihat kesalahan. Ayat yang salah adalah semua penduduk Kampung Bajik bergotong royong membersihkan kawasan masjid. Ayat yang betul adalah semua penduduk Kampung Baji bergotong royong membersihkan masjid. Murid-murid sudah pasti dapat melihat kesalahan dan pembetulan yang cikgu terangkan ini. Ayat seterusnya, kesalahan ayat seterusnya adalah para ibu bapa datang ke sekolah untuk bermesyuarat. Pembetulannya adalah para ibu bapa datang ke sekolah untuk bermesyuarat. Baiklah murid-murid, tadi cikgu dah terangkan tentang kesalahan yang sering dilakukan untuk kata bilangan tak tentu. Sekarang kita lihat kesalahan yang sering dilakukan untuk kata bilangan himpunan dan pisahan. Ingat, mesti ingat, kata bilangan himpunan dan pisahan tidak boleh disingkatkan. Bagaimana tidak boleh disingkatkan murid-murid? Kita lihat contoh kesalahan dan pembetulan. Rujuk slide ya. Lihat ayat yang pertama, ayat yang salah. Tiap petang, dia akan berjoging bersama rakannya di taman. Ayat yang betul adalah tiap-tiap petang, dia akan berjoging bersama rakannya di taman. Murid-murid tidak boleh malas menulis sempang ya, tidak boleh disingkatkan sebab dia adalah hukum untuk penulisan kata bilangan himpunan dan pisahan. Mesti ingat tidak boleh disingkatkan. Kita lihat contoh yang kedua. Berbagai jenis barang dijual di kedai runcit itu.
Ayat ini salah ya murid-murid sebab disingkatkan perkataan berbagai. Ayat yang betul pula adalah berbagai-bagai jenis barang dijual di kedai runcit itu. Mesti salin dengan penuh. Jangan disingkatkan. Harap semua murid-murid dapat memahami. Seterusnya murid-murid, kita lihat kata bilangan himpunan. Ini adalah ilmu baru untuk murid-murid. Bagi murid-murid yang tidak tahu, imbuhan ber memberi pengertian banyak. Maksudnya sekiranya dalam ayat murid-murid ada kata bilangan himpunan di hadapannya ber, maksudnya ayat tersebut menunjukkan sesuatu yang banyak. Yang kedua, imbuhan ke. Imbuhan ke ini pula membawa maksud semua. Kita lihat contoh. Contoh untuk imbuhan ber. Oleh itu, beratus-ratus bererti banyak ratus. Dan yang kedua, imbuhan ke. Manakala ke-6 bererti semua 6. Harap murid-murid faham apa yang dimaksudkan oleh cikgu. Imbuhan ber, cikgu ulang lagi, imbuhan ber memberi pengertian banyak, imbuhan ke membawa maksud semua. Kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya iaitu kata bilangan tentu dan kata bilangan himpunan mesti diikuti dengan penjodoh bilangan. Maksudnya penjodoh bilangan kat sini murid-murid sentiasa sudah semestinya sudah tahu. Kita lihat kesalahan ayat. Ayat yang pertama, 30 murid menyertai lawatan sambil belajar ke Kuching. Tiada penjodoh bilangan. Jadi ayat yang betul adalah 30 orang murid menyertai lawatan sambil belajar ke Kuching. Ayat yang kedua, ketiga-tiga murid yang menconteng dinding tandas didenda oleh guru disiplin. Ayat ini salah ya murid-murid sebab tidak ada penjodoh bilangan. Jadi ayat yang sebetulnya adalah ketiga-tiga orang murid yang menconteng dinding di tandas didenda oleh guru disiplin. Kita lihat pembelajaran seterusnya. Kata bilangan tentu dan kata bilangan pecahan tidak boleh hadir serentak. Maksudnya tidak boleh hadir serentak. Kita tidak boleh meletakkan kata bilangan tentu dan kata bilangan pecahan dalam satu ayat berikutan. Kita lihat ayat yang salah. Kami diberi masa 1,5 jam untuk menjawab soalan-soalan kertas peperiksaan bahasa Melayu. Ayat yang betulnya adalah kami diberi masa 1,5 jam untuk menjawab soalan-soalan kertas bahasa Melayu. Ayat yang kedua, berat kotak itu ialah 1,5 kilogram. Sepatutnya ayat yang betul adalah berat kotak itu ialah 1,5 kilogram. Harap murid-murid dapat memahami penerangan cikgu ini. Seterusnya murid-murid, kata bilangan tingkat tidak boleh digunakan untuk menunjukkan jumlah sesuatu benda. Ayat yang salah adalah emak membeli kedua biji kelapa muda untuk diminum. Ayat yang betul adalah emak membeli 2 biji kelapa muda untuk diminum. Murid-murid mesti lihat kesalahan adalah kedua. Yang sebetulnya sepatutnya adalah 2. Teruskan dengan kata bilangan tingkat perlu diletakkan tanda sempang jika ditulis dalam bentuk huruf dan angka. Saya ulang, cikgu ulang, kata bilangan tingkat perlu diletakkan tanda sempang jika ditulis dalam bentuk huruf dan angka. Kita lihat ayat yang pertama, kesalahan yang pertama. Ayah memberikan sebuah komputer riba untuk abang yang meraihkan ulang tahun kelahirannya yang ke-21. Kesalahannya berlaku kerana di tengah-tengah di antara ke dan 21 tidak ada sempang. Jadi kita mesti perbetulkan ayat seperti contoh, ayah membelikan sebuah komputer riba untuk abang yang meraihkan ulang tahun kelahirannya yang ke sempang 21. Mesti ada sempang. Jangan tertinggalkan sempang itu.
Okey, baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Formosa telah dibina sewaktu Portugis menawan Melaka pada tahun 1511-an. Sepatutnya ada sempang. Kita lihat ayat yang telah diperbetulkan. Ada sempang kelas. Cikgu harap anda semua dapat memahami. Kalau murid-murid semua sudah faham, boleh type faham di ruangan komen, di ruangan chat di sebelah. Sebelum cikgu teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Ini merupakan contoh secara keseluruhan tentang kata bilangan yang kita belajar dari tadi murid-murid. Cikgu ingatkan semula, murid-murid harus faham kata bilangan ada 6 jenis. Dan setiap 6 jenis kata bilangan tersebut ada hukum-hukumnya sendiri bagaimana untuk menulis. Murid-murid boleh mengulang kaji semula dengan melihat video rakaman ini selepas pembelajaran habis nanti. Kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya, kesilapan penggunaan kata bilangan yang selalu dilakukan oleh murid-murid. Okey, contohnya kita ada di sini, kita ada 5 ayat. Ayat yang pertama, 2000 telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri. Jangan tertinggal penjodoh bilangan ya. Kita lihat pembetulan. 2000 biji telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri. Kesalahan yang kedua, 30 meja-meja di dalam bilik darjah kami telah rosak. 30 murid-murid sudah boleh kira. Meja-meja pula sudah menunjukkan banyak. Jadi kita tidak boleh tulis seperti ini. Pembetulannya adalah 30 meja di dalam bilik darjah kami telah rosak. Ayat yang ketiga, kebanyakan guru-guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah. Kebanyakan ini sudah menunjukkan kata bilangan yang banyak. Guru-guru pula juga menunjukkan keadaan yang banyak. Jadi, tidak boleh ditulis serentak seperti ini. Pembetulannya adalah kebanyakan guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah. Kesalahan yang keempat. Kedua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia. Pembetulannya adalah kedua-dua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia. Dan contoh kesalahan yang terakhir adalah para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung. Pembetulannya murid-murid, para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung. Ini adalah maklumat nota untuk murid-murid. Perkataan para. Ingat perkataan para tidak seharusnya digunakan untuk merujuk kepada golongan tertentu seperti penjahat, pengganas, pengemis, penagih dan penipu. Sekiranya di dalam ayat tersebut menjelaskan para penjahat, secara automatiknya ayat tersebut adalah salah. Murid-murid harus ingat, para ini tidak boleh merujuk kepada golongan tertentu. Ingat, penjahat, pengganas, pengemis, penagih dan penipu. Murid, harap murid-murid masih mengikuti pembelajaran cikgu pada petang ini. Kita teruskan dengan kesilapan penggunaan kata bilangan yang sering murid-murid lakukan. Untuk contoh, ayat seterusnya adalah tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya. Sepatutnya ayat ini adalah seperti ini. Tiap-tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya. Ayat berikutnya adalah kesalahan. Kesalahan ayatnya adalah 3 orang mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai. Pembetulannya adalah 3 mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai. Ini merupakan maklumat ataupun nota untuk murid-murid. Kata nama konkret yang membawa maksud orang seperti mayat tidak perlu didahului oleh penjodoh bilangan. Maksudnya sekiranya kata nama konkret tersebut merujuk kepada orang, jangan letak penjodoh bilangan di hadapan kata
bilangan. Dan seterusnya ayat yang ketiga, kesalahan yang ketiga dan seterusnya. Saya menunggu awak sudah 2,5 jam. Ini salah yang murid-murid dan kita lihat pembetulan. Saya menunggu awak sudah 2,5 jam. Murid, setelah sekian lama cikgu menerangkan tentang kata bilangan dari tadi, sekarang tibalah masanya untuk cikgu menguji minda dan menguji kefahaman murid-murid. Murid-murid boleh menyediakan sehelai kertas ataupun sehelai kertas dengan pen ataupun pensel dan boleh juga mengajak ibu bapa murid-murid bersama-sama murid-murid untuk membimbing murid-murid menyelesaikan latihan uji minda ini. Okey, cikgu akan beri 8 latihan uji minda. Okey, kita lihat 4 dahulu. Murid-murid boleh menulis sekarang. Cikgu bagi masa. Sila tulis dengan tulisan yang kemas. Ibu bapa juga boleh membaca, murid-murid menulis. Cikgu bagi masa ya. Tadi murid-murid dah tulis 4 ayat uji minda. Murid-murid harus ingat objektif pembelajaran kita hari ini iaitu mengenal pasti kesalahan. Cikgu harap masa yang cikgu berikan tadi, murid-murid dapat mengenal pasti kesalahan kata bilangan yang terdapat di dalam ayat. Seterusnya kita teruskan dengan ayat yang kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Murid-murid salinkan ayat tersebut dan kenal pasti kesalahan kata bilangan yang terdapat di dalam ayat. Murid-murid boleh gariskan dan buat pembetulan terlebih dahulu kerana selepas ini cikgu akan berikan jawapan yang betul. Ibu bapa boleh membimbing murid-murid untuk bersama murid-murid menjawab soalan ini. Cikgu bagi masa murid-murid untuk menjawab. Murid-murid yang sudah berjaya menjawab, boleh tulis di ruangan komen di tepi. Sudah berjaya, sudah siap. Kerana cikgu dapat membaca komen-komen anda di tepi. Kalau murid-murid sudah faham, boleh type faham. Teruskan ya, cikgu menunggu jawapan anda.
Baiklah murid-murid, masa yang cikgu berikan sudah tamat. Kita sama-sama semak latihan yang telah murid-murid kenal pasti sebentar tadi. Kita lihat dari soalan nombor 1, cikgu baca semula soalannya. Perselisihan faham antara Atirah dengan Mira tidak akan berlaku sekiranya berdua-dua pihak bertolak ansur. Kesalahan yang dikenal pasti adalah berdua-dua pihak. Murid-murid yang berjawab berdua-dua pihak, tahniah sebab anda sudah berjaya, dan kesalahan yang telah diperbetulkan adalah kedua-dua pihak. Cikgu akan baca semula untuk ayat yang diperbetulkan. Murid-murid dengar, perselisihan faham antara Atirah dengan Mira tidak akan berlaku sekiranya kedua-dua pihak bertolak ansur. Dapatkah murid-murid kenal pasti ayat-ayat tersebut terdengar seperti betul? Kita lihat ayat yang kedua. Kerajaan telah menjalankan pelbagai-bagai kempen bagi menggalakkan rakyat Malaysia membeli barangan tempatan. Kesalahannya adalah pelbagai-bagai kempen. Pembetulannya adalah berbagai-bagai kempen. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Ceramah motivasi itu akan diadakan selama 1,5 jam. Kesalahannya adalah 1,5 jam. Pembetulannya pula adalah 1,5 jam. Jangan salah ya. Kesalahan yang telah diperbetulkan sepatutnya 1,5 jam. Soalan yang keempat. Lisa membantu neneknya menjual pisang goreng di gerainya pada tiap hari Minggu. Kesalahan yang dikenal pasti adalah tiap hari Minggu. Kesalahan yang telah diperbetulkan adalah setiap hari Minggu. Murid-murid lihat contoh ayat yang kelima. Keempat orang calon temuduga itu berkumpul di bilik temuduga seawal pukul 8 pagi lagi. Kesalahannya adalah keempat. Sepatutnya keempat-empat orang. Kita lihat soalan yang keenam. Ramjit mendapat tempat 3 dalam pertandingan memancing anjuran kelab rakan muda itu. Kesalahannya adalah 3 dalam pertandingan. Kesalahan yang telah diperbetulkan adalah ketiga dalam pertandingan. Cuba baca ayat itu semula dengan pembetulan. Ramjit mendapat tempat ketiga dalam pertandingan memancing anjuran kelab rakan muda itu. Terdengar bunyi ayat tersebut seperti betul ya kelas? Baiklah murid-murid, ayat yang ketujuh. Semua pelajar tingkatan 1 diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Kesalahan yang dikenal pasti adalah semua pelajar. Kesalahan yang telah diperbetulkan adalah semua pelajar. Kita teruskan dengan latihan yang ke-8. Para ibu bapa dikehendaki masuk ke dewan untuk mendengar taklimat ringkas. Kesalahan yang dikenal pasti adalah para ibu bapa. Pembetulan yang sepatutnya adalah para ibu bapa. Cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti dan memperbetulkan segala kesalahan yang akan datang dan pastikan hukum-hukum kata bilangan dipatuhi. Cikgu harap semua murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kata bilangan kita pada petang ini sebelum kita meneruskan lagi ke paparan seterusnya. Murid-murid, di sini cikgu akan memberi nota ringkas kepada murid-murid sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada petang ini. Okey, nota ringkasnya adalah kata bilangan seperti setengah-setengah, tiap-tiap, berbagai-bagai dan kedua-dua tidak boleh disingkatkan. Kata para tidak boleh diulang dan kata bilangan tentu tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan pecahan. Murid-murid akan lebih faham sekiranya murid-murid membaca lagi nota-nota di buku-buku bahasa Melayu dan cikgu ulang sekali lagi. Kata bilangan seperti setengah-setengah,
Tiap-tiap, berbagai-bagai dan kedua-dua tidak boleh disingkatkan. Mesti tulis dengan penuh. Kemudian, perkataan para tidak boleh diulang. Para-para membawa maksud lain. Para pula membawa maksud lain. Seterusnya, kata bilangan tentu tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan pecahan.